Untuk hari ni kita masuk bab 2 ya. A tab, a window. Bab ni dengar je lah saya bercakap benda ni. Okey. Ni. Macam banyak tapi sebenarnya sikit je. Okey. So korang dengar dulu. Ambil lah keripik-keripik ke apa ke, duduk kat tepi. Saya pun ambil keripik saya. Keripik saya tinggal sebatang. Tidak. Sekejap. Okey, untuk hari ni kita masuk bab 2. Minggu ke-10 kita masuk bab 2. Lambat betul. Ya, memang lambat. Sebab nak bagi bab 1 tu cantik, clear dan semua orang boleh terima, memang makan masa. Tapi once bila kita dah okey untuk bab 1, dah complete lah. Maksudnya daripada 1.1 sampai 1.9, 1.10. Yang paling utamanya 1.1 sampai 1.6 lah. So untuk minggu ni kita masuk bab 2 iaitu kajian di lapangan. Okey, untuk kajian di lapangan, nampak ke? Manusia ni tak nampak tuan. tak nampak alamak. Dismiss sekejap. Stop sharing. Saya nak tag ke window ni. Tak nampak. Sekejap. Tag lah kot. Tag window. Lama tak pakai. Okey, nampak? Belum? Nampak. Okey. Nampak. Okey. Patutnya nak nampak dah ni. Okey, untuk bab 2 kajian lapangan ya. So kajian lapangan ni maksudnya okey, bab 2 ni kalau awak buat teori, awak ada kajian literature ataupun kajian ilmiah. Okey. Tapi sekarang ni bila awak buat produk, so bila awak buat sesuatu barang ataupun prototype ataupun satu benda lah, mungkin satu benda, maka bab 2 ni kita sebut dia sebagai kajian lapangan. Kajian ilmiah boleh ke? Boleh, bukan tak boleh. Tapi untuk mensesuaikan dengan projek awak tu, sebab awak buat barang, buat benda, okey, kita pakai perkataan lapangan, okey, field study ataupun literature review. Okey, bab 2 ni menerangkan pertolongan ringkas kepada tajuk awak, iaitu tajuk yang berkaitan dengan new asphalt tire dan juga berkaitan dengan apa lagi satu ya. Okey, apa lagi satu? Lupa lah. Siapa kumpulan 2? Kumpulan 2. Kumpulan 1 new asphalt tire. Kumpulan 2? Lupa. Konkret. Plastik. Apa? Plastik konkret Nasib baik ada. Okey, so butter plastik konkret. Okey, so benda yang awak buat dua tu akan melibatkan pencarian maklumat dengan mencari maklumat daripada yang paling utama ialah daripada buku, jurnal dan juga daripada maklumat yang ada dalam talian ataupun dalam internet. Mungkin daripada Facebook, daripada YouTube ataupun daripada website produk itu sendiri. Okey, maklumat lain pun ada seperti jurnal, ada dah buat kajian yang lepas-lepas, so dia masukkan ke dalam jurnal. So jurnal tu kita boleh cari dengan menggunakan Google Scholar. So Google Scholar tu saya rasa Dr. Sunita ataupun Puan Jong dah terangkan
Okey, untuk rujukan yang awak buat ni, dalam projek projek butter dan projek new asphalt tire tu, biasanya kita akan cari jugalah rujukan ilmiah. Sebabnya rujukan ilmiah ni dia akan mengambil kira kesemua faktor yang menjadi rujukan. So yang pertama mencari kesamaan. Okey, apa yang awak buat dengan apa yang orang lain dah buat, kita mencari kesamaan lah. Lepas tu mencari ketidaksamaan, iaitu apa yang orang lain buat tapi ada satu benda ataupun dua benda yang orang lain tak buat. So mungkin area of expertise orang lain tu tak ada pada tempat yang orang lain nak buat tu. Mungkin dia orang menggunakan plastik daripada grade 3 ataupun grade 4 ataupun grade 5 kalau projek untuk plastik concrete brick lah. Tapi kalau untuk projek new asphalt tire, mungkin menggunakan tayar terpakai yang telah melebihi usia 10 tahun ataupun melebihi usia ataupun melebihi tahap tidak boleh digunakan lagi. Okay, itu jenis-jenis untuk tayar lah. So, mencari kesamaan dan ketidaksamaan ni penting. Sebab apa? Yang inilah yang menjadi kekuatan untuk bab kajian lapangan awak ni. Okey, elemen utama lah. Okey, yang ketiga memberi pandangan. So, memberi pandangan ni kebiasaannya kita mengambil kira faktor-faktor yang berkaitan dengan kos. Okey, faktor-faktor yang berkaitan dengan kebolehkerjaan. Okey, kos mereka mungkin murah tapi kebolehkerjaan mereka orang lain buat lah mungkin susah. Okey, mungkin ada beberapa step sangat teliti. Tapi mungkin untuk projek awak, kos dia mungkin mahal. Yalah, sebab first time nak buat, nak kira benda tu, nak kira benda ni. Tapi kebolehkerjaan awak senang. Sebab apa? Sebab awak tolak semua step-step yang perlu ataupun step-step yang tidak perlu untuk membuat projek awak tu sendiri. Seperti pengumpulan bahan, lepas tu penggradean bahan. Sebab tayar ni kalau saya terus fokus kepada awak punya projek lah. Sebab tayar ni dia ada grade dia. Kalau tayar kenderaan persendirian, kalau tayar kenderaan yang melibatkan lori. Okay, so ada yang tebal, ada yang nipis, ada yang grade A, ada yang grade B. So macam tayar motor lah, tayar kereta. Ada grade A, grade A mahal, so getah dia macam mana. Grade B sederhana, getah dia macam mana. Kadar sulfur dia macam mana. Grade C yang paling murah. Okey, kandungan getah dan kandungan sulfur dia juga berbeza. So itu kalau tayar lah. So kalau plastik pun sama, ada grade yang tidak boleh dikitas mula, grade yang boleh dikitas mula. So ada grade dia. Okay. So awak nak pakai grade mana? Itu memberi pandangan lah. So apabila memberi pandangan, akan ada perbandingan. Okay. So macam A dan B tu, kesamaan dan ketidaksamaan. C dengan D memberi pandangan dan membandingkan. Macam sama je A dengan C, B dengan D. Ya. Tapi dalam konteks yang berbeza lah. Okay. Dan E itu adalah untuk merekaskan. So saya go through sikit-sikit lah. Okay. So slide 2. Okay, slide 2 pendahuluan lah. So pendahuluan ni 2.1. Untuk 2.1 tajuk umum ataupun dalam satu bidang yang menjadi tumpuan untuk dikenal pasti, seterusnya menyediakan konteks yang sesuai untuk tujuan literature ataupun tujuan kajian. Okey, track keseluruhan tajuk biasanya akan diterangkan secara umum, yang macam dalam elemen-elemen yang perlu ada yang perlu ada dalam kajian awak tu. Apa yang sama dengan kajian awak yang kat luar, apa yang tidak sama dengan kajian awak dengan kajian yang ada di luar. Ataupun produk awak yang awak nak buat ni dengan produk yang dah ada kat luar. Okey? So benda tu pendahuluan lah, sebagai pendahuluan.
Okey, yang ketiga, slide yang ketiga lah. Kajian terdahulu ataupun lapangan. Untuk ini adalah projek jenis nyata, iaitu projek yang awak buat produk. Okey. Kalau awak buat kajian ilmiah lain. So, untuk projek jenis nyata, yang ini sebenarnya saya ambil daripada buku panduan projek yang saya dah bagi dulu dalam bentuk PDF, muka surat 55 sampai muka surat 60. Dia maklumat dia sikit je. So untuk maklumat yang sikit tu saya akan terangkan sikit-sikit lah apa yang berkaitan dengan dua-dua projek ni, sebab saya faham kalau dua-dua projek ni menghasilkan produk, nak tak nak produk yang awak buat tu ataupun tayar asfalt ataupun plastik concrete brick tu, awak akan cuba buat sesuatu untuk mendapatkan biasanya gambaran projek lah. Okey. Dan bila awak dah rancang untuk buat satu projek tu, awak dah ada apa benda yang menyebabkan projek ni akan menjadi kritikal. So kritikal ni maksudnya sesuatu yang boleh menggagalkan projek. Biasanya untuk projek ni akan ada something yang tak cukup. Okey. Dan untuk projek ni juga seboleh-bolehnya kalau dapat merujuk kepada satu-satu polisi ataupun satu-satu kehendak, biasanya kalau poin yang keempat tu merujuk kepada dasar kerjaan lah. Okey, ataupun dasar pembangunan negara. Biasanya kita akan melibatkan green, okey, penjimatan tenaga, okey, pengurangan sumber. Lepas tu penyelesaian kepada masalah pencemaran. Benda-benda tu adalah dasar pembangunan yang melibatkan mungkin kerajaan ataupun mungkin negara ataupun polisi-polisi yang sedia ada. Okey, contoh kat bawah tu lah. Contoh tu brick is extremely and old building material. Lepas tu benda yang sama juga digunakan untuk butter ni daripada dulu sampai sekarang benda yang sama. Tapi kita dah ada pembaharuan, kita mungkin menggunakan butter daripada campuran bahan A, campuran bahan B yang terbuang, campuran bahan C yang terbuang. Walaupun yang terbuang tu pada anggapan kita tak ada nilai, tapi dari segi pembinaan, dari segi pengurangan sumber, dari segi pengurangan bahan pencemaran, dia ada nilai lah. So nilai dia tu boleh diselamatkan ataupun boleh dikurangkan ataupun boleh dinaik tarafkan kepada campuran untuk bahan-bahan yang projek kamu semua. Okey, saya go sikit-sikit je lah. Okey, dalam masa yang sama kita juga rujuk kepada beauty standard ni ataupun mana-mana standard yang ada pada produk di luar sana. Kalau pipe, cara pipe. Kalau butter, cara butter. Kalau kayu, cara kayu. Kalau simen, cara simen. Okey. Kalau getah, cara getah. Kalau tayar, grade, cara tayar. Kalau plastik, juga cara grade. Sebab tu kalau ada bahan kita semula, dia kumpul banyak-banyak. Lepas tu kita tukarkan bentuk dia. Daripada bentuk yang tidak berguna menjadi bentuk bahan yang berguna. Okey. Walaupun bahan yang berguna tu kita tak boleh guna secara langsung, tapi setelah dicampurkan dengan bahan A, bahan B, bahan C ataupun kita tukarkan bentuk dia kepada bentuk yang boleh mendatangkan faedah. So itu adalah salah satu daripada beberapa contoh yang kita boleh guna, kita boleh compare, kita boleh kena ambil tahu everything pasal kalau butter tu keseluruhan. Kalau ada idea-idea projek untuk membuat butter daripada bahan A, kita juga ambil tahu, bahan B kita juga ambil tahu. Sebabnya untuk
produk yang awak nak hasilkan tu nanti, tak kisahlah awak nak pakai simen ke, awak nak pakai simen yang spesifik ataupun binders ataupun bahan pengikat yang spesifik. Kebiasaannya untuk projek yang melibatkan penghasilan produk yang baru, nak tak nak mesti dapat tak dapat, mesti awak akan cuba menghasilkan cara kerja yang sedikit berbeza daripada orang luar sana. Okay, so kajian terdahulu ataupun kajian lapangan, terdahulu ni juga saya masukkanlah ke dalam perkataan 2.2 ni, dalam numbering 2.2 ni sebab projek tu dah ada sebenarnya kat luar. Okay, penghasilan new tire Allsport tu pun dah ada kat luar. Tapi kita nak tahu yang kat luar tu adakah dia berbeza dengan kita dengan cara yang bagaimana. Okay, saya terus masuk kepada projek nyata. Projek tak nyata tu lain. So, projek tak nyata tu adalah projek yang awak boleh tengok dalam muka surat 57. Okay, muka surat 57. Okay, dah habis dah ni. Rumusan bab. Sekejap je. Okay, rumusan bab ni biasanya yang berkaitan dengan ulasan ataupun perbandingan yang awak buat dengan projek yang sudah dilakukan. So, untuk projek yang sudah dilakukan ni, kalau awak dapat 2, kalau awak dapat 3 projek yang telah dilakukan, contoh dia untuk dua projek ni, kalau saya katakan produk awak ni adalah produk D. Okay. So, produk D, bagaimana produk D ni berbeza dengan produk A, produk B dan juga produk C. Kalau tak dapat 3, dapat 2 pun jadilah. So apa? Sebab kita nak jawab elemen yang ada pada muka surat 1. Okay, iaitu yang ini. Ada persamaan ke tidak? Ada ketaksamaan ke? Ataupun ada benda yang boleh kita bagi pandangan, iaitu bagus. Produk A bagus, produk B bagus sebab dia menggunakan tire grade A. Tapi dalam masa yang sama, awak juga bagi perbandingan. Untuk produk C, dia kurang bagus. So, awak cuba menggantikan produk D awak ni dengan produk C. Sebabnya C ni tak berapa bagus. Jadi, kaedah untuk membaguskan projek awak ni, D, awak mesti compare lah A dengan B, apa yang kena comply. C mungkin dia tak buat sesuatu step tapi dia menjadi produk yang kurang menjadi pilihan. Okey, rumusan bab tu lah. Okey, walau bagaimanapun subtajuk yang dicadangkan boleh ditambah mengikut kesesuaian sesuatu projek yang dilaksanakan. Apa benda saya merepek benda ni petang-petang ni, benda-benda macam ni. So untuk bab 2 ni kajian ilmiah ataupun kajian lapangan. So, kajian lapangan ni adalah kajian awak cari 2-3 produk yang sama dengan awak, kemudian awak bandingkan. Okay. Kalau produk A, dia ada 5 bahan untuk buat. Okay. Produk B, dia ada 4 bahan untuk buat. Produk C, dia ada 3 bahan untuk buat produk tu. So, A, B, C, so produk A, grade dia lebih baik. Tapi produk awak, produk D, ada 6 bahan. Ataupun mungkin ada 3 je bahan sama macam produk C, tapi dia punya penghasilan dia tu ada 5 step, ada 5 peringkat yang menjadikan produk D awak tu lebih baik daripada produk C. Mungkin juga lebih baik ataupun sama baik dengan produk B. So macam tu yang kita nak tackle, ataupun macam benda tu awak boleh buat perbandingan. Okey, perbandingan. Dan juga kalau boleh pada perbandingan yang awak nak buat tu, awak mesti cari satu stage yang, satu peringkat yang menjadikan produk awak ni sama taraf dengan produk A ataupun mungkin lebih baik daripada produk B. Kalau sama taraf dengan produk A ni mungkin susah dapat lah. Mungkin sebab kekangan maklumat, nak panaskan tayar tu, kita perlukan suhu berapa, tapi awak tak dapat nak maintain suhu. Lepas tu, tu pada suhu lah.
So untuk peringkat shredding, berapa sizing yang diperlukan untuk menghasilkan bahan-bahan sebelum diproses pada peringkat seterusnya. So yang itu yang menjadi kritikal lah pada setiap perbandingan. Okay, item-item yang kritikal ni biasanya, proses-proses yang kritikal ni biasanya awak boleh tengok dalam perbandingan jika awak dapat kumpulkan mungkin 2, mungkin 3 produk. Okey. Tu adalah untuk rumusan. So, rumusan ni saya dah tambah sikit lah dalam 2.2 dengan 2.1. Okey. Yang last ni lain sikit. Okey, yang last ni gaya citation rujukan ni ataupun rujukan awak ni, awak dah baca dekat luar sana. Okey, mungkin dalam website. So, apa-apa maklumat yang ada dalam website, copy masuk dalam Word. Copy masuk dalam Word, lepas tu awak cari dia punya perkataan, awak cari dia punya maklumat, lepas tu awak boleh buat benda ni. Okey, menurut UNWTO, ada benda satu ni kat sini ni. Satu ni adalah rujukan kamu lah. So, macam yang kumpulan yang saya dah marking tu, asbak tayar tu, dia ada benda ni. Dia tak ada benda ni. Dia bagi tahu berapa-berapa daripada sekian-sekian daripada tahun ke tahun, tapi dia tak catatkan kumpulan yang tayar asbak ni lah. Okay, dia tak catatkan daripada mana perkataan awak tu ambil, daripada mana rujukan awak tu ambil. So, rujukan boleh kita buat macam ni, satu. Dan rujukan 2 di sini. Ni kat sini. Okey, yang perlu diperkasakan di negara ini 2. Kenapa 2 kecil kat sini? Kemudian kenapa ada 3 kecil kat sini? So ini adalah nombor rujukan yang awak ambil daripada buku, daripada internet. Ni daripada internet. Nombor 2 daripada majalah ni. Okey, daripada majalah. Okey, nombor 3 mungkin juga daripada buku lah. Okey, pada buku surat berapa, 140. Ini daripada internet, nombor 1. Nombor 2 daripada mungkin buku surat 139. Ni buku penerbit, tajuk penerbit dia. So ada 2 kaedah. Kita ambil kaedah yang inilah, IEEE. Okey, kita ambil kaedah IEEE. Okey. Habis kelas kita pertama. Ada soalan? Guys. Tak ada. Kena tengok. Sebab tu saya lambat sikit petang ni. Sebab pelajaran kita untuk bab 2 ni sikit. Kenapa sikit? Sebab saya dah tak perlu guide banyak sangat seperti mana yang ada dalam bab 1. Bab 1 memang saya kena guide kamu betul-betul untuk fahamkan kamu apa nak buat dalam bab 1. Okey. Bila masuk bab 2 ni, dia ringkas-ringkas je pada lecturer. Tapi pada kamu, dah start lah cari maklumat yang sebetulnya. Dah start cari benda yang sebetulnya. Dah start cari perbandingan projek-projek yang terdahulu sebetulnya. Banyak betul perkataan sebetulnya. Seadanya lah. Okay? Awak boleh cari maklumat. Biasanya dalam internet banyak lah. Okay? Kalau daripada buku, awak nak keluar daripada rumah ni mungkin dah kurang lah. Tapi bila dah masuk SEM 5 nanti, bab 2 ni boleh kita upgrade sikit-sikit. Okay. Cara penulisan untuk gaya kita mengambil maklumat daripada pembacaan, awak boleh tulis macam ni lah. 1 kecil, 2 kecil, 3 kecil. So 1, 2, 3 ni awak kena nyatakan senarai rujukan. So tulis dulu benda ni. Okay, dalam Microsoft Word. Nanti saya akan bagi file bab 2 ni. Ataupun kalau awak nak direct secara langsung, awak boleh ambil daripada buku rujukan yang, kejap ya, saya stop sharing dulu. Okay, saya ambil daripada
Latest, okay, latest BP project. Okay, sekejap saya window, okay, yang ni share. So saya ambil daripada muka surat 55. Pisap. Okay, muka surat ni. Benda ni lah saya ambil. Okay, saya ambil benda ni daripada buku panduan. So, buku panduan ni awal-awal lagi tu saya dah bagi lah. Okay, cuma baca tak baca je. Okay, kalau kamu berada secara fizikal di Politeknik, saya akan print lah buku ni, bagi kat kamu. Lepas tu hujung sem, dah hantar dah balik. Masuk sem 5, saya bagi balik. Sebab tak boleh buku ni. Bukannya kamu tak boleh print, kamu malas nak print. RM4 je kalau nak print ni. Tapi yelah, nak mengumpulkan benda ni, lepas tu nak tengok kumpulan mana yang banyak sangat menggunakan buku ni, selalu menggunakan buku ni, susah. Saya hantar awal sem, saya dapat balik hujung sem, buku bersih je. So benda ni saya ambil daripada buku surat 55 lah yang kamu tengok ni kat sini. Okay, projek jenis nyata dengan projek jenis kajian. So saya ambil yang ni, jenis nyata, bendanya lah. Okay, bendanya. Okay, ini contoh lah saya ambil tadi daripada yang ni. So dalam nota bab 2 ni saya dah ringkaskan apa benda yang ada dalam bab 2 tu. Saya bagi balik. Okay, sebabnya macam awak tengok tadi saya nak buka pun nak mencari page berapa. Okay, saya belum hafal sebenarnya benda-benda yang ada dalam buku ni. Okay, ni Dr. Sunita punya ni. Adaptasi petikan daripada Dolores Amin. Ni Dr. Sunita punya ayat lah. Tengok dia pakai sains sosial. Banyak benda dia kena baca, banyak benda dia kena tengok. Dia lah buat PhD kan. Okay, lepas tu rumusan bab, sikit je. Okay, gaya disertasi rujukan ni, so ada 2 lah. So yang pertama APA, ini cara dia. Okay, yang ni lah senarai rujukan. Yang ni cara pertama. Okay, senarai rujukan ini dan ini. Okay, dan cara yang kedua kita pakai IEE. Okay, kita buat numbering. Yang APA ni tak ada numbering, so kita tak pakai kaedah ni. Kalau kita nak buat rujukan, kita pakai kaedah yang ini. Okay, so sampai muka surat apa? Muka surat 60 habis. Bab 3 belum masuk lagi. Okay, saya stop sharing. Okay guys, ada soalan? Macam kecewa je datang petang ni, sebab saya bagi tahu sikit je. Tak, benda ni bukan sikit, benda ni sebenarnya banyak. Tapi sikit pada saya sebab maklumat untuk pembuatan projek kamu ni, progres untuk pembuatan projek kamu ni dah mula berpindah pada kamu sikit-sikit. Sebab bab 1 daripada minggu pertama sampai minggu 10 tu dengan 8 minggu, 9 minggu, 10 minggu perjumpaan daripada lecturer lain lagi. Kita kan sebenarnya nak mantapkan bab 1. Okay, nak mantapkan bab 1. So untuk bab 2 dah mula berpindah kepada usaha daripada pihak kamu, daripada pihak pelajar lah. Okay, ada sebarang kemusykilan? Siapa pula yang tak masuk ni? Azrul Syazwan ada? Ada. Mama Naim ada? Ada tuan. Alif Haikal, Lukman, siapa yang tak ada ni? Yuk. Haikal tak dia? Haikal. Oh, Haikal biasa. Okay. Mama Haikal lah. Siapa? Mungkin dia ada keuzuran. Jumaat pun tak ada hari ni tau. Saya terlewat sikit. Tapi terlewat bukan sebab apa. Sebab
Dah bab sikit je, bab 2. So sekarang ni mungkin pada minggu depan kita tak jumpa, tak ada pun Google Meet, tapi masa yang diperuntukkan untuk 2 jam, 3 jam tu akan berpindah pada kamu pada setiap kumpulan untuk mendapatkan maklumat bagi penulisan bab 2. So mungkin malam karang, mungkin esok ataupun mungkin lusa saya akan cari balik fail-fail yang lama untuk kamu tengok apa sebenarnya yang ada dalam bab 2 ni. Okay, sebenarnya yang ada dalam bab 2 ni dia sikit je. Tapi sikit tak sikit pun ia menunjukkan usaha kamu untuk mendalami ilmu-ilmu sesuatu projek yang kamu nak buat. Kalau kumpulan A, cara kumpulan A lah, bahan dia, barang dia, kaedah kerja dia. Kumpulan B, barang dia, kaedah dia, cara kerja, kaedah kumpulan B. Tak sama. Start daripada sini kita dah tak sama dah. Kumpulan B bawa haluan B, kumpulan A bawa haluan A. Nasib baik 2 kumpulan macam ni. Ada satu sem tu ada 4 kumpulan. Jenuh nak fikir. Untuk ini, untuk kumpulan 1, apa dia kumpulan sampai kumpulan 4 lah. Sem ni lega sikit. Ada 2 kumpulan je. Okey, ada soalan sebelum kita bersurai? Guys, ada soalan. Ya. Yang tadi bahagian elemen utama tu kan. Bahagian pandangan kan tuan dah nyatakan faktor kait dengan kos bahan tu. Ya. Dia kami kena nyatakan semua kos bahan tu ke? Untuk projek kamu, sebab kamu tak buat lagi, mungkin kamu boleh buat anggaran. Kita buat anggaran. Kos pembuatan pun sekaligus. Ya, betul. Tapi sekarang ni, awak jangan fokus pada kos. Awak fokus kepada produk itu sendiri. Berapa lama nak buat, bahan apa nak buat, siapa yang buat, adakah teknik-teknik dia memerlukan kelulusan daripada pihak berkuasa yang berkenaan. Sebab untuk bakar tayar ni bukan boleh sembarangan bakar tayar. Kena dapat kelulusan. Nanti kan berasap berkepul-kepul kan, tak pasal-pasal. Datang surat datang kad nikah. Kad kahwin. Harga RM56,000. Bukan RM56,000 dah. RM50,000, RM100,000. Denda compound daripada Jabatan Hospital. Bahan B pun sama. Untuk buat plastik konkrit. Bukan seboleh-bolehnya kita buat shredding. Kalau yang melibatkan pembakaran, melibatkan pelepasan yang tidak dibenarkan seperti asap ataupun air sisa, yang itu tak apalah. Yang itu tak boleh. Yang itu kena dapatkan kebenaran daripada jawatan yang berkaitan. So, kalau yang melibatkan penggunaan mesin yang berat-berat, itu melibatkan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja. So, dari aspek pembuatan, kalau yang melibatkan bahan yang memerlukan jentera yang berat, yang memerlukan kebenaran untuk pelepasan air, sisa, asap ataupun bahan-bahan buangan yang terlarang, perlu mendapatkan kebenaran daripada Jabatan Hospital. So yang tu mungkin peringkat dah tinggi lah. Tapi sekarang ni kita nak tahu produk A, produk B, produk C, apa yang membuatkan produk awak sedikit special daripada ketiga-tiga produk. Itu pun dah mencukupi bagi saya. Ataupun awak tak dapat buat, grade awak tu memang grade D, susah. Tapi sebenarnya awak dah belajar untuk proses proses A, mungkin susah sebab kos dia tinggi, dia memerlukan peralatan yang mahal ataupun susah kita nak calibrate sebab suhu ni kalau betul-betul nak jaga api daripada 100 darjah Celsius ke 150, kita nak kecilkan, nak besarkan api kadar, kita nak kecilkan, nak
shred kan saiz untuk bahan tu mungkin susah nak buat lah. Nak berapa minit shred? 5 minit. Macam awak masuk blender lah. Bahan-bahan untuk tumis, nak buat rendang, masuk blender. Kalau awak tekan blender tu seminit, dia halus tahap mana? Kalau tekan blender tu, kalau boleh tahan lama lah, 3 minit, 2 minit, 3 minit, dia punya halus tumis dia tu tahap mana? So yang halus tahap mana tu dia perlukan masa jugalah. Boleh? Boleh. So sekarang ni kita dah tengok, kamu sekarang ni dah peringkat untuk tengok teknik dia. Dari segi masa, dari segi saiz, dari segi kos, dari segi perlukan mesin ataupun jentera yang spesifik, macam pembuatan untuk tayar asfalt ni mungkin dia perlukan mesin lah. Mesin yang sesuai untuk shred tayar tu. Budak hirih kot. Dengar kamu. Okey, Luqman ada soalan ke? Tak ada. Tak apa. Layang dulu time ni tak apa. Mungkin ada yang ngantuk ke, bawa makan. Tak apa. Nanti kamu boleh tengok balik dalam YouTube video ni. Benda apa yang saya cakap. Benda apa yang saya repeat tentang. Yelah, repeat lah. Sikit-sikit. Sebab dia tak ada yang spesifik. Bab dua ni. Kalau awak buat produk, bukan buat produk, buat kajian, buat perbandingan kajian, itu lagi heavy lah. Sebab dah kena banyak baca buku. Kalau awak ada secara fizikal di politeknik, awak kena banyak masuk library. Tapi sekarang ni dah macam ni, awak kena cari maklumat banyak dalam internet lah. Okay. Alright. Azrul Syazwan. Ya saya. Apa khabar? Oi, baik tuan. Baik. Dah makan belum? Udah. Okay. Saiful Hisham? Saya. Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Okay. So, ada soalan ke? Sebelum kita bersurai? Setakat ni tak ada, okay. Tak ada okay, ni Muhammad Anik, ada soalan? Tak ada. Ikhwan, Muhammad Ikhwan? Saya. Ada soalan ke? Tak ada. Tanya. Tak apa. Tak. Ni muka siapa ambil ni? Macam kawan tu pimpin je. Itu muka siapa entah. Saya ambil je. Pakailah muka sendiri. Tengok macam saya, muka sendiri. Macho ke? Saya confident level saya rendah sikit nak letak gambar ni tu. Tak apa. Okay, Ali Haikal. Ada soalan ke Ali Haikal? Tak ada. Tengah dalam kereta ke ni? Ke atas katil? Tak ada kat dalam bilik lah. Bilik? Buat apa dalam bilik seorang-seorang? Okay, kalau tak ada apa-apa, boleh bersurai. Sekian, terima kasih. Terima kasih tuan. Terima kasih tuan.